tuan-tuan, ustaz-ustaz yang hadir juga pada hari ini untuk bersama dengan kita dalam daurah kita pada kali ini. First kali ustaz-ustaz, anda minta kalau boleh ustaz penuhkan kursi di hadapan sebab sekejap lagi sahabat-sahabat kita nak datang, takut mengganggu majlis lah kalau dia nak ke depan. So anda minta boleh ustaz-ustaz untuk penuhkan dia lagi ke sini, itu so nanti sahabat-sahabat kita boleh ke belakang lah. Ni ada ustaz sini, di depan ni ada lagi. So itulah, minta tolong ustaz-ustaz penuhkan lah. Okay, sebab tempat kita ni, minta maaf sikit ustaz-ustaz, kecil lah sikit. Jadi saya minta maaf banyak. Dan kita pun target majlis kita ni memang kecil-kecil je lah. Di situ lebih meriah lah sebenarnya, untuk kita semua lah, insyaAllah. So insyaAllah kita punya target pada hari ni tuan-tuan, ustaz-ustaz, untuk semaksimum mungkin lah. Saya tak janji untuk kita habis, tapi kalau boleh habis dengan berkat tuan-tuan dan ustaz kita habis lah. Mungkin mana tahu berkat ustaz-ustaz semua masa kita jadi panjang kan, gitulah. So kalau tak habis pun kita dapat maksimum. Kalau ikut kita ada 66 masalah, kita dapat 50 masalah pun sebenarnya dah cukup berkat lah, dah cukup banyak dah. Dan sebab apa Ana buat benda ni, sebab Ana tengok setakat yang Ana tengok lah, yang kat Malaysia tak ada lagi lah. Pernah sekali pun ulama daripada Yaman baca itu pun dalam bahasa Arab kan, dibuat di USIM 2 tahun lalu kalau tak silap Ana. So kali ni kita nak buat dalam bahasa Melayu lah. Walaupun ada kitab dalam bahasa Melayu, kitab Jawi Lama Ana tengok payah nak faham ni pula kan, kecuali ulama-ulama macam ustaz-ustaz lah. Jadi kita ambil kitab Arab, maksudnya dia terus, so lebih mudah untuk kita semua cari rujukan insya-Allah. So tanpa membuang masa, insya-Allah kita punya majlis kita akan baca, start baca. Fadhal Ustaz Asraf. InsyaAllah kita akan baca sampai 10.30. Kemudian kita akan rehat 15 minit je. Daripada itu 10.45 kita akan sambung balik sampai 12.30 ke pukul 1 lah. 1 sampai pukul 2 ataupun 12.30 sampai pukul 2 tu kita akan rehat makan. Bawahnya ada kedai makan tuan-tuan, tuan-tuan boleh makan, ataupun tuan-tuan boleh pergi ke BSP ataupun ke CS. Tu antara tempat makan kita lah. Dan berdekatan sini, depan sini kalau turun dia keluar daripada ni ke kiri straight akan jumpa Masjid Pekan Bangi. So Masjid Jami Pekan Bangi kita akan boleh solat di situlah. Boleh solat di situ. Pukul 2 kita akan mula balik Isyak di sinilah. InsyaAllah. So itu saja daripada saya. Tuan-tuan doalah moga-moga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dan juga boleh khatamkan kitab bersama-sama. Jadi tanpa membuang masa, saya sediakan kepada Fadil Ustaz kita untuk teruskan majlis. Tafadhal masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya. Jadi kita dapat bertemu dan untuk majlis pada pagi ini bagi membaca kitab Manzumah Ibn al-Imad fil Ma'fuwat. Manzumah Ibn al-Imad fi Ma'fuwat. Kau bayang? Paling mudah. Kalau kita tengok bait syair yang ada ini lebih kurang 200 lebih lah. 200 lebih. Saya tak nak panjangkan tentang biografi pengarang, tetapi sepatutnya kita kena kenal lah pengarang kan. Mana mungkin satu orang belajar dengan satu orang, dia tak tahu ustaz dia siapa. Syekh ni lah. Bukan saya, Syekh ni. Tapi Ibnul Imad ni kalau orang belajar mazhab Syafi'i, nama tu masyhur. Nama tu adalah orang yang masyhur.
Dan kalau tengok di sini wafat pada tahun 808. Maknanya dia ini ulama Syafi'i selepas era Imam Nawawi. Dan beliau adalah ulama Mesir. Ulama Mesir. Memang mazhab Syafi'i yang mutaakhirin dipegang dan dikuasai oleh ulama Mesir. Apatah lagi sahibul madhab iaitu Imam Syafi'i itu sendiri memilih Mesir sebagai destinasi terakhir dia dan dikebumikan di sana. Jadi maknanya Mesir itu dia ada sir yang menyebabkan dan mendorong imam di akhir kehidupan dia pergi ke sana. Pada tahun 200 Hijrah ataupun 199 Hijrah, Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Dan beliau wafat pada tahun 4 Hijrah, 204 Hijrah. Maknanya hanya tinggal di Mesir lebih kurang 4 tahun. Sebenarnya kalau tengok secara tepat tak sampai pun 4 tahun. Jadi Mesir adalah bumi terakhir yang dipilih oleh beliau. Dan ternyata memang ulama sana banyak. Kalau kita buat nisbah, ulama Mesir banyak berkhidmat untuk mazhab Imam Syafi'i. Dan bahkan di Mesir lah wujudnya qaul jadid ataupun mazhab jadid bagi Imam Syafi'i. Dalam masa lebih kurang 4 tahun ataupun 3 tahun lebih, Mesir menjadi bumi barakah, memberi sumber inspirasi kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga ulama mengatakan dia seperti karamah. Kalau kita tak guna bahasa mukjizat lah. Dalam masa 4 tahun beliau telah kemaskini mazhab Syafi'i semua sekali, sehingga membentuk yang digelar sebagai mazhab jadid. Jadi bumi Mesir tu dia ada sir. Walaupun siapa pernah belajar Mesir, dia tak suka dengan orang Mesir, dia tak suka ke, dia suka ke, tetapi bumi itu telah melahirkan ribuan ulama, aulia, umara dan seumpamanya. Jadi Syekh ni salah seorang daripada hasil yang dilahirkan oleh bumi Mesir. Ibnul Imad, kalau tengok nama dia Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Imad bin Muhammad Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan guru dia yang besar di sini ialah Imam Asnawi ataupun Isnawi. Jadi Imam Isnawi ini memang nama besar lah dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Mempunyai kitab yang bernama Al-Muhimmat. Al-Muhimmat karangan Imam Asnawi, yang mana dia Imam Asnawi ni terkenal, kalau bahasa moden orang panggil dia ni vokal lah terhadap Imam Nawawi. Maknanya dia selalu kritik Imam Nawawi, Imam Asnawi ataupun Isnawi, Mesir juga. Jadi ini guru kepada Al-Imam Ibn Al-Imad yang kita sedang baca kitab dia. Dan Imam Ibn Al-Imad tu sendiri dia ada tulis kitab yang bertajuk At-Ta'aqqubat 'ala Al-Muhimmat. Ta'aqqubat tu maksudnya kritikan terhadap kitab Muhimmat. Muhimmat tu guru dia yang kan. Tapi beliau ada menulis At-Ta'aqqubat 'ala Al-Muhimmat. Ibnul Imad Al-Aqfahsi. Tu dia. Iqbal Al-Aqfahsi. Jadi Ibnul Imad ini dia memang ada maknanya dia punya kelebihan. Dia kitab-kitab yang dikarang ni bersifat jamak. Maknanya masail mutafarriqah daripada kitab yang nanti kita akan tengoklah dalam ni. Dia akan hawalah ataupun isyaratkan kepada kitab yang mungkin kitab tu tak dicetak pun. Masih dalam bentuk manuskrip, makhtutat. Dan beliau menghimpunkan masail yang mutafarriqah daripada kitab yang pelbagai dan bawa dalam sesuatu isu yang beliau ingin bahaskan. Jadi itu sedikit lah untuk kita mengenal Ibnul Imad Al-Aqfahsi ni, insya-Allah. Dan tertib kita baca ni, semua pandai bahasa Arab kan, insya-Allah. Sebab kita nak adjust sikit tertib dia macam mana. Jadi kita pakai sistem muqri lah. Ustaz Ilyas baca, boleh? Dah baca untuk kita, Ustaz Ilyas baca, kita syarahkan. Yang mudah kita jalan insya-Allah. Allahumma salli bismillahirrahmanirrahim. La tu'assir wa tambah. Sebelum nak teruskan pengajian, saya nak bagi tahu saya tak pernah belajar kitab ni.
Saya tak pernah belajar kitab ni. Jadi kalau nak belajar dengan saya boleh ya. Okey, baca. Alhamdulillah ma husni thana'i ala isda'ihi ni'aman tatra bi minnatihi thumma salatu ala al-mukhtar min mudar wa alihi thumma sahbihi thumma syi'atihi. Alhamdulillahi bukan ma'a, alhamdulillahi husni thana'i ala isda'ihi ni'aman tatra bi minnatihi ataupun bi munnatihi. Ada dua lugah. Segala puji alhamdulillah dia baca tu untuk selaraskan dengan bait syair bahar. Segala puji bagi Allah bersama husni, sebaik-baik sana, pujian ala, ke atas, puji Allah atas apa? Isda'ihi. Ini bahasa Arab asda, macam contohnya kita kata asda ilaihi ma'rufa. Asda tu maksudnya beri, a'ta. Asda ilaihi ma'rufa, atas isda'ihi pemberiannya nya Allah, ni'aman akan nikmat. Ni'aman ni jamak, mufrad dia nikmah. Memberi akan nikmat-nikmat tatra. Summa arsalna, Quran kata summa arsalna rusulana tatra. Jadi tatra tu maksudnya berturut-turut. Maksudnya daripada satu nikmat dapat nikmat yang lain. Seperti mana Allah Ta'ala firman, summa arsalna rusulana tatra. Kemudian kami telah mengutuskan rasul-rasul satu demi satu. Bimunnatihi, munnah ataupun minnah. Kalau minnah tu ma'ruf, makna minnah tu masuk kurniaan. Munnah maksudnya kekuatan. Munnah ataupun minnah. Kemudian thumma as-salatu 'ala al-mukhtari min mudari, kemudian selawat ke atas al-mukhtar. Al-mukhtar salah satu daripada nama Nabi SAW, min mudar daripada kabilah mudar. Wa alihi, dan keluarganya, thumma, kemudian sahbin, ahli sahabat Nabi, thumma syi'atihi. Syi'atihi maksudnya pengikut Nabi, kembali kepada Nabi SAW. Jadi Syiah ini memang terjemahan dia adalah pengikut, kan? Apa ayat Quran? Syia'an, apa ayat dia? Jadi Syiah jamak dia Syiah, kan? Dia asal maknanya pengikut. Jadi mereka yang mengikut Sayyidina Ali itu menggelar mereka sebagai Syiah, maksudnya pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian thumma assalamu ala man ja'ana bihuda muyassiran kulafan a'yat bi himmatihi. Thumma assalamu ala man ja'ana bihudan, baca dengan hudan, muyassiran kulafan a'yat bi himmatihi. Kemudian salam sejahtera atas man, orang yang datang ia man na akan kami, bihuda, datang ia man na akan kami, bihudan, dengan membawa hidayat. Di dalam bahasa Arab, kalau ja'a telah datang, kalau ja'a bihi telah membawa datang. Tapi ustaz saya dia marah terjemahan membawa datang. Membawa datang, dia kata membawa datang pula, membawa. Membawa datang tu biasa kita terjemah cara lama. Dia kata membawa. Jadi ja'a tu fi'il lazim. Bila dia datang dengan ba, huruf jar, maka dia akan memberi makna mutaaddi. Ja'a datang, ja'a bihi membawa datang. Jadi kita terjemah membawa datang tu kita nak zahirkan dia punya makna mutaaddi, dan kita tahu dia punya asal iaitu lazim. Man ja'ana bihudan muyassiran. Muyassiran ni Arab dia hal keadaan memudahkan ia man Rasulullah, kulafan akan. Kulafan ni jamak kepada kulfah. Kulafan ni maksudnya beban. Kulfah beban. Ayat yang memenatkan, maksudnya Rasulullah ni dia datang, dia telah mengangkat beban yang memenatkan. Sebab syariat Nabi Muhammad ni sifatnya adalah ringan. Akhir surah Baqarah, Rabbana wala tuhammilna Rabbana wala tahmil isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Itulah ayat dia.
Isran tu maksudnya kulfah. Jangan kau bebankan kami isran, kulfah yang pernah kau bebankan kepada umat sebelum ni. Sebab itu konsep syariat Islam ni Allah bagi mudah. Contohnya syariat orang Yahudi Bani Israel, kalau baju dia kena najis tak boleh basuh, kena gunting. Tak boleh basuh terus, gunting. Dan dalam peristiwa mereka sembah ijil, mereka disuruh bertaubat. Cara taubat mereka ialah bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fatab. Jadi syariat dia nak taubat tu kena bunuh diri. Barulah taubat tu diterima. Untuk kita buat dosa macam mana pun, hatta syirik pun, kalau dia bertaubat, dia tak adalah sampai disuruh bunuh diri. Jadi itu contoh macam mana diangkat isran ataupun kulfah. Jadi dia bagi isyarat syariat Nabi ni dia bawa sehingga dia memudahkan kulafan ayat yang memenatkan bihimmatihi, dengan himmah yang ada pada Rasulullah SAW. Kemudian Muhammadin rahmatun subbat lil muhsinina wa lil musii fabashshir kull ummati. Muhammadun ataupun Muhammadin, dua-dua boleh kan. Kalau Muhammadun dia panggil khabar mubtada mahdzuf, kalau Muhammadin dia adalah badal kepada man, ala man ja'ana. Muhammadun maksudnya huwa Muhammadun, dia panggil khabar mubtada mahdzuf. Ataupun Muhammadin dia badal kepada man iaitu majrur dengan ala. Muhammad rahmatun, rahmah tu badal juga, badal kepada Muhammad yang dia itu adalah rahmat. Jadi kita pun ada pure rahmat. Jadi rahmat ni dia isyarat kepada firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi salah satu nama Nabi ialah rahmah. Rahmah subbat iaitu yang dicurahkan. Li muhsinina, bagi muhsin bagi orang yang baik di kalangan kami, wa dan lil musi' bagi orang yang buruk, maksudnya orang yang pendosa. Fabashshir kulla ummatihi, maka berilah berita gembira kepada semua umat Nabi bahwasanya rahmat Nabi ini meratai muhsin dan juga musik, dua-dua dapat. Kemudian lam yaj'alillahu fi dzat-dini min harajin dhufan wajudan ala ahya khaliqati. Lam yaj'alillahu fi dzat-din, dia dalam balaghah dia panggil bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal ni kita nak cakap satu isu, topik, tapi dekat dia punya mukaddimah tu dia ada bunga-bunga yang memberi isyarat apa yang kita nak cakap. Penggunaan bahasa dia ke, penggunaan pemilihan. Jadi dia akan pilih perkataan yang mana memberi isyarat kepada apa isi kandungan yang dia bakal cakap. Dalam balaghah dipanggil bara'atul istihlal. Makna bara'ah tu keindahan, istihlal pemula bicara. Jadi akan ada isyarat kepada maksud. Jadi oleh kerana kitab ni Al-Ma'fuwat ni dia adalah kitab yang nak menerangkan kerenganan dalam syarak, dalam perkara najis. Maka dalam mukadimah dia nak bagi tahu sifat syariat ini adalah seperti yang disebutkan tadi. Antaranya lagi, lam yaj'alillahu, tidaklah menjadikan oleh Allah fi, pada zaddin agama ini, min haraj. Jadi dia sebenarnya isyarat kepada Al-Quran, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dia isyarat kepada Al-Quran tu. Tidaklah menjadikan oleh Allah pada agama ini min haraj, daripada kepayahan. Dalam Quran Allah berfirman, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'radi harajun. Haraj tu maknanya kepayahan. Lutfan sebagai lutf, kasih sayang dia, wajudan kemurahan dia, ala kepada siapa? Ahya khaliqatihi. Dia ahya khaliqatihi ni dia boleh baca dua, satu ahya, satu ihya, tapi dia asalnya ahyai. Tapi untuk menyelaraskan nazam syair dibuang hamzah. Maksudnya ahya tu asalnya dibaca dengan mamdud, tetapi di sini dibaca dengan maksur. Maksur tu tak ada hamzah. Dia lafaz sebenar dia ahyai ataupun ihyai. Jadi kalau ahyai maknanya jamak kepada hai, atas orang-orang yang hidup daripada ciptaan-ciptaannya. Itu terjemahan dia.
Kalau ihya itu adalah masdar kepada ahya yuhyi ihya'an, memberi makna untuk menghidupkan hamba-hambanya. Maksud syariat itu dibuat begitu rupa sebagai judan dan lutfan, kasih sayang dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada makhluk-makhluknya yang hidup. Kemudian wa matanattu illa nazghatun waradat min makri iblis fahdhar su'a fitnatihi. Wa matanattu illa nazghatun waradat min makri iblis fahdhur su'a fitnatihi. Tanattu. Inilah tanattu ni dalam bahasa yang lain digunakan ta'ammuq ataupun tashaddud. Kita memang dituntut warak, tapi jangan warak tu sampai tanattu' ataupun ta'ammuq, yang mana sampai dia berlebihan-lebihan dalam mengeraskan dalam sesuatu perkara yang tidak dituntut. Contoh, satu orang dia telah iklan, dia jumpa sebutir kismis dia iklan. Siapa ada hilang kismis? Sebutir. Nampak macam warak kan? Sayyidina Umar waktu tu khalifah. Sayyidina Umar waktu dia khalifah, dia kat tangan dia selalu ada rotan. Kan? Dia kira kalau dia nampak ada kesalahan tu, dia selaku khalifah, selaku algojo juga. Jadi dia tengok orang tu, dia panggil orang tu, dia rotan terus. Kan? Dia kata, kamu ingat ini warak ke? Kamu ingat ini warak? Dalam syariat pun, dalam bab luqata, kalau jumpa sebutir kismis, makan je. Benda yang mana kalau orang hilang, orang takkan cari. Kan kaedah dia dalam bab. Benda yang kalau orang kehilangannya, orang dah tak cari dah. Benda tu tak payah nak buat iklan. Benda tu terus tasarruf sahaja. Jadi sebutir kismis. Buat apa? Nak buat iklan macam tu. Jadi itu bukan warak yang dituntut. Jadi dia kata wa matanattu'. Sebab itu kita selalu sarankan orang belajar najis-najis yang dimaafkan ni, supaya kita tak jatuh dalam was-was, kan? Kita tak jatuh dalam was-was. Jadi kadang-kadang bila orang tu dia jatuh dalam was-was, dia kena berubat. Antara berubat dia mungkin dengan cara dia cari qaul dhaif dalam mazhab, yang mana dalam bab tu lebih ringan. Ataupun kalau dalam mazhab Syafi'i tak ada, dia cari yang mazhab lain. Sebab untuk dia mengubati masalah yang dia hadapi. Nanti dia akan terangkanlah tentang mukadimah, dia akan terangkan sikit tentang masalah apakah punca berlakunya was-was. Dia ada dua. Pertama, ulama kata jahil, tak tahu. Dia tak tahu benda tu taklah dituntut setara tu. Tapi dia bebankan diri dia. Sedangkan kalau dia tahu, rupanya taklah ditaklifkan setara itu, jadi dia pergi bebankan. Kenapa? Yang pertama jahil. Jadi cara nak hilangkan dia ialah ilmu. Yang kedua ni khabal fil aqal. Khabal ni mental. Khabal. Memang betul sampai satu tahap orang yang was-was ni, dia akan ragu-ragu atas benda yang dia sendiri buat. Dia pun syak, dia buat ke tak buat? Macam mana? Kau yang buat ke tak? Kau tak tahu kau buat ke tidak kan? Dia kata khabal. Dia akan sampai satu tahap memang benda tu mental. Bukan dah syaitan dah lepas dah, dia gerak sendiri. Betul. Dia akan jadi mental. Dia sampai satu tahap dia was-was ni, dia boleh was-was dalam bab talak. Aku ada talak bini aku ke tak? Lepas tu dia dah takut nak mendekati isteri dia. Sebab apa? Sebab takut zina. Ada yang teruk lagi, aku talak ke tak? Dia nak bagi confirm dia talak. Kalau dia talak sebelum ni dah satu, talak satu lagi jadi dua pula. Itu dia kata sampai tahap khabal. Kan? Khabal ni maksudnya orang Kedah panggil mereng lah. Khabal fil aqal. Jadi kalau khabal fil aqal tu, dia punya masalah bukan ilmu. Kadang-kadang dia tahu tuntutan dalam kitab begini, tapi dia tak boleh bertindak seperti yang dalam kitab. Maka pada ketika itu dia kena rawat lah. Dia kena banyak zikir, banyak baca ruqyah, supaya hati dia tu jadi kuat. Dia kadang dia sampai saat dia hati dia tak kuat untuk bertindak seperti yang dia tahu. Dia akan ikut juga yang perasaan dia. Jadi itu dia panggil khabal fil aqal. Jadi dia kata wa matanatu ila nazghah. Nazghah ni maksudnya tipu daya syaitan lah. Dalam Quran kata Allah Taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah.
Apabila kamu diusik, diganggu oleh syaitan, fasta'iz billah. Jadi nazghah tu ambil daripada perkataan tu lah, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah. Illa nazghatun waradat, yang datang min daripada makri, tipu daya iblis, fahdhar, maka jauhlah olehmu su akan buruknya fitnah yang dibawa oleh syaitan. Okey, seterusnya إن تستمع قوله فيما يوسوسه أو نصح رأي له ترجع bi khaybatihi. In tastami', sekiranya kamu memberi perhatian, mendengar qaulahu, perkataannya tu kembali kepada syaitan, iblis, fima, pada barang yang yuwaswisuhu, pada barang yang mewaswaskan ia iblis akan dia mak, ataupun nusha, ataupun nasihat pandangan baginya iblis, tarji' itu khabar kepada in, maka kamu akan pulang dengan kekecewaan. Jadi kalau kamu duk dengar sangat dia punya bisik-bisik itu, maka akhir sekali kamu akan pulang dengan kekecewaan. Maknanya kamu akan rosak. Jadi jangan ikut dia punya waswasah. Kemudian al-qasdu khairul amri awsatuhu da'i ta'ammuqa wahdar da'anak al-qasdu khairun. Qasdu ni, dia satu qasdu ni maknanya ialah qasad. Satu lagi qasdu maksudnya iktisad. Iktisad bukan terjemahan dia ekonomi. Dia sebenarnya hadis juga. Maksudnya dia isyarat pada hadis. Dia kan ada hadis yang berkata al-qasda tablughu. Nabi kata dalam setiap urusan kamu ambil jalan pertengahan. Sikit kamu akan sampai. Jadi al-qasdu maksudnya mengambil sikap pertengahan lah. Mengambil sikap pertengahan itu lebih baik. Wa khairul amri awsatuhu, dan sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahannya amar. Diisyarat kepada hadis wa khairul umuri awsatuha, dan sebaik-baik urusan itu adalah pertengahannya. Da' tu adalah fi'il amar daripada wada'a yada'u. Da' tu maksudnya tinggalkanlah olehmu. At-ta'ammuq, mendalam. Ta'ammuq sangat dalam dalam urusan dia. Sebab tu kena beza antara warak dengan tanattu'. Warak memang dituntut, tapi jangan sampai ke tahap ta'ammuq dan juga tanattu'. Wahdhar, dan awaslah penyakit daripada nakbatihi, kegelinciran daripada ta'ammuq tersebut. Kembali kepada ta'ammuq. Kemudian wa ba'da dzaka nafisat durri qad jama'at abyatu nahmin fa khudh wa qasid limin hatihi. Wa ba'da zakah. Dia satu disunatkan kita dalam kita khutbah, bila bercakap kita mulakan dengan khutbah. Kemudian sebelum kita masuk kepada isi, kita jadikan kalimatu faslin antara muqaddimah dengan isi, iaitu perkataan amma ba'du ataupun wa ba'du. Maulana Musa Ar-Ruhani Al-Bazi, ulama Pakistan lah, dia ada tulis satu kitab, tajuk dia An-Najmus Sa'du fi Mabahithi Amma Ba'du. Jadi amma ba'du ni kalau kita belajar kitab, biasanya akan di-i'rab lah. Apa benda amma ba'du, apa semua ni. Maulana ni, dia tulis kitab ni An-Najmus Sa'du fi Mabahis. Mabahis tu perbahasan amma ba'du, berkaitan dengan i'rab apa semua. Dia telah bawa sampai 1 juta lebih i'rab amma ba'du. Kedua, tiga. Kitab tu kecil je, tapi masya-Allah. An-Najmus Sa'du fi Mabahithi Amma Ba'du. Dalam kitab tu dibahaskanlah siapa yang mula-mula menuturkan perkataan amma ba'du, kalimatu faslin. Adalah disebut nama Suhban, iaitu antara tokoh pemidato dalam bangsa Arab yang terkenal. Ada kata Nabi Daud alaihi salam. Jadi wa ba'du. Dia wa ba'du tu dia mabni. Dia bila dia punya mudhaf dia tu dihazafkan, dia baca mabni lah, tapi kat sini mudhaf dia ada. Jadi zakah tu adalah mudhafun ilaih kepada ba'du. Sebab tu dia baca marfu'. Dia zaraf. Dia baca marfu' pula, dia baca mansub. Okey. Kalau tidak kita baca wa ba'du je. Tapi di sini kita baca wa ba'da. Wa ba'da sebab dia adalah zaraf. Dan adapun dia sebenarnya wa ba'du ni, ulama kata waw tu dia adalah iwadun daripada amma. Jadi waw tu maksudnya wa ba'du, sebenarnya dia ada makna dia amma ba'du.
Sebab terjemahan dia adapun selepas itu. Selepas itu, selepas yang tadi semualah mukaddimah yang kita dah sebut tadi, selepas basmalah, selawat, salam dan seumpamanya. Wa ba'da dzaka, dzaka tu isim isyarat kembali kepada ma taqaddama minal basmalati wal hamdati was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, wa ba'da dzaka, adapun selepas itu, selepas apa? Selepas yang telah disebutkan sebelum ni, nafisad dar, baca dalam fisa, maf'ul muqaddam. Nafisad durri qad jama'at abiyatu nadmin fakhudh waqsid limin hatihi. Jadi nafisa ni dia maf'ul muqaddam. Dia punya fa'il dia qad jama'at. Fa'il dia abiyatu. Dia kata akan apa ni, mutiara ataupun permata-permata yang berharga. Nafis ni maknanya berharga. Berharga. Nafis. Al-jawahirun nafisah, batu-batu berharga. Jadi akan permata yang berharga sesungguhnya telah menghimpunkan oleh baik-baik nazam. Kalau kita terbalikkan, baik-baik nazam ini telah menghimpunkan permata yang berharga. Maka oleh kerana itu khuz, ambillah dia. Kalau dah benda tu berharga, jangan tinggal pula. Fa khuz waqsid, dan tujulah, pergilah kepada apa, min hatihi, kurniaannya. Minhah maksudnya kurniaan, pemberian. Habis. Kemudian Sittun wa sittuna yu'fa an najasatiha hala salati bila ghaslin li tuhrat. Ni 66 tu. Jadi ada 66. Hari ni kita cerita najis je. Macam mana? Kan? Cerita najis. Ialah orang yang bergelumang dengan najis. Ada orang bergelumang dengan najis kan? Contohnya ada doktor dia bergelumang dengan najis. Dia PhD bab tai. Tapi orang besar kan? Sebab walaupun dia bergelumang dengan najis, tapi dia mengkaji untuk memberi manfaat kepada manusia. Jadi kita walaupun bergelumang dengan bab najis, najis ni. Dari awal kita akan cerita najis je. Tapi maksud dia memberi manfaat kepada agama. Dia lagi besar lagi daripada doktor yang, kalau doktor tu untuk memberi kesihatan kepada fizikal, yang ni memberi kesihatan kepada syariat. Jadi kita cerita najis. Tak tahulah kalau jemu tak jemu, cerita najis dari awal sampai habis. Jadi ada 66. Sittun wa sittuna, 66. Ada 66 yu'fa, yang dimaafkan an daripada najasatiha, daripada najisnya. Nya tu kembali kepada sittun wa sittuna hala salah, yang dimaafkan ketika sembahyang, bila ghaslin, tanpa perlu dibasuh. Maknanya najis-najis ni kita tak payah basuh. Kita tak payah basuh. Li tuhratihi, lugah yang lain li taharatihi. Kerana apa? Sebab apa dia dimaafkan? Jadi lam tu dia panggil ta'lil. Sebab apa dia dimaafkan? Sebab apa? Kerana dia suci. Sebelum kita masuk kepada ni, kita kena faham macam ni. Ada ibadat-ibadat yang mana kita disyaratkan bersuci. Kalau tak suci tak sah. Dalam mazhab Syafi'i, tawaf, semayang, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumaat, ini semua kalau buat kena suci, kena bebas daripada suci, kena bebas daripada najis. Dia ayat yang betul dia, salah satu daripada syarat semayang ialah suci daripada najis. Tapi ayat yang sempurna dia suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Jadi itu lebih tepat. Sebab kalau najis tu dimaafkan, kita tak disyaratkan untuk suci daripadanya. Maknanya kalau ada najis pun kat tubuh kita, sembahyang kita sah. Ini adalah suci daripada najis yang yang tidak dimaafkan. Kita belajar bab najis. Sebelum kita masuk ni, kita belajar bab najis. Dia step belajar bab najis ni, pertama mengenali najis, kan? Kemudian kita akan belajar cara nak cuci najis. Kalau orang tu tanya soalan, ini nak kena basuh tak? Wajib basuh tak? Sebelum kita nak jawab wajib basuh ke tak wajib basuh, satu yang pertama, benda tu najis ke bukan najis? Yang pertama. Itu step pertama dia. Bila benda tu najis, okey, kita confirm dia najis. Yang kedua,
adakah dia ni najis yang dimaafkan ke ataupun tidak dimaafkan? Tengok tu dulu. Oh, dia tidak dimaafkan. Tak habis lagi, tak wajib basuh lagi. Adakah berlakunya tanajus? Tanajus tu dalam bahasa Melayu dipanggil bernajis. Okey, kita confirm itu najis. Najis tu tidak dimaafkan. Adakah berlakunya tanajus? Tanajus ni maksudnya bernajis. Bernajis ni macam mana boleh berlaku? Bernajis ni bila najis dengan benda lain, badan kita ke baju kita ke, bertemu ma'a rutubatin fi ahadihima, itu baru jadi tanajus. Dia najis bertemu dengan pakaian kita ke badan kita bersama adanya lembab basah. Kalau contohnya orang tu dia pegang anjing, tangan dia kering, anjing tu pun kering, dia kena basuh tak tangan dia? Tak perlu. Sebab apa? Tidak ada tanajus. Ataupun ada tai cicak kering, dia nak buang, dia pegang je, lepas tu dia buang. So tangan dia tu kena basuh tak? Tangan tu kena basuh ke tak kena basuh? Kita kena tanya soalan, berlaku tak tanajus ataupun tidak? Tanajus tu berlaku bila dia panggil apa? Bila ada lembab basah pada salah satu, sama ada najis tu yang basah atau tangan kita yang basah. Kalau ada, barulah dipanggil berlakunya tanajus. Kalau berlaku tanajus, barulah kita cerita macam mana cara nak basuh, kan? Macam mana cara nak basuh. Jadi itu step dia sebelum kita nak menjawab ini kena basuh ke ataupun tidak kena basuh. Jadi di sini yang kita akan belajar ni 66 najis yang dimaafkan ni, maknanya kalau orang tu terkena dengan najis ni, kalau dia semayang pun semayang dia sah, tak ada masalah. Di sini dia bukan hanya nak cerita tentang najis yang bab semayang, bab makan pun ada. Maksudnya benda tu boleh makan. Bukankah ada najis? Ya, tapi dia dimaafkan. Boleh makan, tak ada masalah. Okey, ada 66. Baca. Kullu dima'i idza qallat fala harajun wa fil bayani siwa kalbin li ghilzatihi wa fit tahimmati aidan nahwahu dzakaru wa dha jaliyun faqis daman Bidama'atihi. Pertama sekali darah. Kullu dima'i idza qallat fala harajun wa fil bayani siwa kalbin li ghilzatihi wa fit tatimmati aidan nahwahu dhakaru wa dha jaliyun faqis daman bidam'atihi. Kullu dima', semua darah, idza apabila qallat sedikit ia, fala harajun maka tidak ada masalah. Dia darah ni, antara kitab yang bagus buat khulasah tentang darah ni, kitab ni Nihayatul Zain. Khulasah tentang masalah darah. Kita buat khulasah terus. Macam mana darah-darah yang dimaafkan. Dia dalam mazhab Syafi'i adalah mazhab yang mana dalam bab najis ni sangat ketat berbanding mazhab lain. Kalau kita buat nisbah semua dengan mazhab Hanafi, Maliki lagi ringan, maka mazhab Syafi'i dia lebih ketat. Okey. Cuma dalam banyak-banyak najis kan, kita ada air kencing, kita ada tahi. Dalam banyak-banyak najis, darah adalah najis yang paling longgar. Darah adalah najis yang paling longgar. Dia punya alasan ulama dia, sebab ada riwayat yang sahabat tengah semayang, dia kena panah, tapi dia teruskan semayang. Daripada situlah mereka telah mengambil faham bahawasanya darah ni memang dia najis, tetapi dia paling longgar berbanding baul, mazi, ghaid dan seumpamanya. Dia paling longgar. Dalam mazhab Syafi'i, najis yang tidak dimaafkan walaupun sedikit akan memudaratkan kesahihan sembahyang kita. Okey, tengok dia kata apa? Kullu dima idza qallat fala harajun. Semua darah kalau dia sedikit maka tidak mengapa. Wa fil bayan, dalam kitab Al-Bayan. Al-Bayan ni syarah kepada Muhadzab, karangan Imam Al-Amrani, ulama Yaman. Al-Bayan ni dia ni lebih awal daripada Majmu'. Dia ni dikarang lebih awal daripada Majmu'. Dan Imam Nawawi pun ambil daripada Al-Bayan. Dia ulama tahun 500, Imam Nawawi 600. Jadi dia kata dalam kitab Al-Bayan, siwa kalbin li ghilzatihi, melainkan anjing.
Sebab anjing ni najis dia mughalladhah. Maksudnya apa? Semua darah binatang apa pun kalau sikit dimaafkan. Kecuali satu je, darah binatang mughalladhah, iaitu anjing dan babi. Sebut anjingnya tapi babi pun sama. Kalau anjing dan babi sedikit ataupun banyak dia tidak dimaafkan. Tapi kalau darah lain, kalau sedikit kena kat pakaian kita, dimaafkan. Okey? Darah ayam ke, orang tu disembelih ada percik kan. Kalau sedikit dimaafkan. Kalau banyak barulah tidak dimaafkan. Dalam kitab Bayan dia tambah, dia istithnakan. Dia kata bukan kullu, kecuali kalau najis mughallazah, darah dia sedikit ataupun banyak tidak dimaafkan. Itu maksudnya fil bayan. Wa fit tatimmah, dalam kitab Tatimmah karangan Imam Al-Mutawalli, dalam tatimmah juga nahwahu tu maf'ul muqaddam enggak, zakaru, ai wa fit tatimmati aidan zakaru nahwahu. Dalam kitab tatimmah juga zakaruhum tu kembali kepada ulama menyebut sama juga. Dia kata dalam tatimmah pun ulama sebut sama juga. Sama maksudnya apa? Kalau mughallazah punya darah tidak dimaafkan sedikit ataupun banyak. Waza jali, dan itu adalah benda yang jelas. Faqis daman bidam'atihi, maka kamu kiaskanlah air mata. Dam'ah tu air mata, dam tu darah. Kamu kiaskanlah air mata najis. Hi tu kembali kepada kal air matanya anjing. Air matanya, kamu kiaskan air mata anjing dengan darahnya. Dia panggil apa? Dia panggil kias jali. Sebab tu dia guna perkataan jali tu, kias jali. Sebab apa? Ulama semua setuju air mata anjing ni najis. Jadi kalau air mata pun najis, darah lagi najis. Macam tu. Dia punya kias dia. Sebenarnya kias tu kias jali ataupun kias aulawi dia panggil. Kias yang lebih aula. Kalau yang dia kaedah kias ni, kalau benda yang lebih rendah pun buruk, kalau benda yang lagi rendah lagi lah buruk. Contohnya kan, kias aulawi ni contohnya Quran firman wala taqul lahum uff, kamu jangan kata uff kat ibu, ayah. Jadi daripada ayat ni ulama telah istimbat kita tak boleh mengatakan uff. Jadi kalau uff pun tak boleh. Kalau lebih daripada uff boleh tak? Lagi tak boleh. Itu dia panggil kias. Faham? Sebab itu kita tak akan jumpa hadis yang mengatakan babi kalau kita kena basuh 7 kali. Tak ada. Tak ada hadis secara pasti, tak ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i kalau khinzir kita kena basuh 7 kali. Dia ada dua pendapat lah mazhab Syafi'i. Pendapat azharnya ya, dia panggil wa annal khinzira ka kalbin. Khinzir tu hukum dia macam anjing. Anjing yang ada hadis anjing. Adapun hadis khinzir tak ada. Tapi istimbat Imam Syafi'i ialah kias. Kias apa? Antara anjing dengan khinzir. Khinzir ni lagi buruk, aswa. Kalaulah anjing yang lebih rendah martabat dia, bukan lebih rendah lah, maksudnya lebih tinggi martabatnya daripada khinzir, kena basuh sampai 7 kali, maka khinzir yang lebih rendah martabat dia daripada anjing lagilah kena basuh 7 kali. Dia panggil, kaedahnya adalah kias. Kias, bukan hadis, tapi dia adalah kias. Bahawasanya kalau kena anjing itu dia adalah, kalau kena khinzir tu dia adalah 7 kali. Dia okey. Kenapa kita sebut qaul ni? Boleh masuk juga dalam pelajaran ni. Kalaulah orang tu dia mubtala, maknanya pinggan tu pernah digunakan khinzir padanya. Misalnya kan. Jadi kita dah lama baru tahu. Jadi kita dah makan, dah masuk perut apa semua tangan. Jadi antara solution dia, kita taklid qaul yang mengatakan khinzir itu hanya wajib basuh sekali. Wajib sekali. Itu adalah qaul kedua Imam Syafi'i. Itu adalah apa? Qaul kedua Imam Syafi'i. Sebab dia Al-Azhar. Qaul kedua Imam Syafi'i. Jadi kalau benda tu dah berlaku, kan, habis nanti nak kena, orang bila makan dia mesti basuh kan, kena air.
Jadi kalau ikut mazhab Hanafi ke ataupun pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i, itu kira dah bersih lah. Bila orang makan dia masuk dekat sinki kan. Jadi kalaulah kita ada guna pinggan tu, contoh ke, contohnya kita pergi duduk homestay ke ataupun kita masuk hotel yang ada pinggan pun semua kita guna, tapi sebenarnya orang guna misalnya secara pasti. Jadi untuk yang lalu tu kita boleh, dia panggil taklid mazhab yang mengatakan untuk anjing, untuk khinzir tu sekali sudah apa? Sudah memadai. Tak perlu 7 kali dan tak perlu salah satu daripadanya dengan tanah. Itu faedah belajar kepelbagaian qaul dalam mazhab Syafi'i sendiri. Faham? Dan Imam Nawawi sendiri dalam bab khinzir ni, beliau memilih ikhtiar Imam Nawawi bahawasanya sama juga khinzir ni hanya wajib basuh sekali saja, tidak perlu 7 kali tasbih salah satu daripada tanah. Jadi ini akan diusulkan oleh ulama bila waktu keadaan yang tertentu, yang mana benda tu dah berlaku dan akan berlaku haraj, maka pada ketika itu kita akan sebut seperti itu. Okey, wa fit tatimati aidun. Okey dah, seterusnya Damud damami minha wallati taraku bi mawdi'il qasdi wal baqi bi qarhati. Ni masih darah ni. Semua cerita darah. Okey, bila dia cerita darah, kita tengok kita nak pecah kan, dia ada darah sendiri. Dia pecah kepada dia. Satu darah sendiri, satu darah ajnabi. Darah ajnabi ni bukan darah kita. Ataupun darah kita yang dah jatuh kita pijak balik, itu pun dikira ajnabi. Jadi dalam kitab fiqh dia bahagikan masalah darah ni. Satu darah sendiri. Yang kedua ajnabi. Ajnabi ni darah lain lah. Termasuk juga darah ajnabi ialah darah kita jatuh kita pijak balik, itu kira ajnabi. Dia hukum lain. Secara umumnya darah sendiri dimaafkan sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun banyak, dengan syarat dan syarat lah. Secara umumnya, bila saya sebut secara umumnya maksudnya ijmali lah. Sebenarnya dia punya syarat-syarat tambahan. Secara umumnya darah sendiri sedikit ataupun banyak dimaafkan. Darah ajnabi, secara umumnya darah ajnabi sedikit sahaja dimaafkan, banyak tidak dimaafkan. Sebab tu kullud dima' yang mula-mula bait syair tu, idza qallat falah apa tu, yang dimaafkan kalau sedikit itu sebenarnya itu kalau darah ajnabi. Kalau darah sendiri sedikit ataupun banyak dimaafkan. Okey, dengan syarat-syarat tertentu. Nanti kita akan sebut apa syarat dia. Kalau kena dengan syarat-syarat tertentu, maka darah sendiri sedikit ataupun banyak dimaafkan. Kalau syarat tu tak cukup, sedikit sahaja dimaafkan. Darah ajnabi dengan syarat-syarat tertentu sedikit dimaafkan. Kalau syarat tu tak cukup, sedikit pun tidak dimaafkan. Dia kena hafal syarat. Dia belajar fiqh memang kena hafal syarat. Syarat tu tak ingat memang jadi apa? Dia kena hafal. Dia belajar memang kena hafal. Macam mana dia nak belajar yang jenis tak hafal punya? Tak ada. Kalau tak nak hafal tak boleh belajar, kan? Dia memang kena hafal. Cuma cara nak hafal, macam mana nak hafal, kena hafal lah. Sebab itu modal paling besar bagi seorang pelajar ialah otak dia, kan? Sebab tu jangan buat sesuatu yang rosakkan otak dia, kan? Modal paling besar. Kalau atlet, modal paling besar dia punya otak dia, kan? Orang yang nak belajar ni otak dia. Dia kena jaga otak dia. Dia kena jaga. Sebab tu dalam kitab Ta'limul Muta'alim dia ajar apakah amal-amal yang menguatkan ingatan, apa amal-amal yang kuatkan otak, apa makanan. Sebab itu dia punya modal dia. Kalau itu rosak habis lah. Payahlah dia nak belajar. Dia kadang-kadang orang tu dia tak ingat. Kita tanya, dah hafal ke yang kata tak ingat tu? Maksudnya ada ke usaha untuk hafal? Usaha untuk hafal pun tak ada. Memang dia tak ingat. Ada sebarang action dan tindakan untuk menghafal? Oh ada. Berapa kali baca tanya? Berapa kali baca? Oh sekali dua tak ingat. Ingat apa? Imam Nawawi ke apa? Bukhari. Sekali dua tak ingat, memang wajar lah, kan? Yang peliknya kalau dia sekali dua baca ingat. Itu yang peliknya. Jadi kadang-kadang kita nasihat pelajar kita, kan, dia mengadu dia payah nak belajar.
perbuatan sebagai seorang pelajar tu dia tak buat. Bagaimana seharusnya kamu sebagai pelajar, tak buat pun. Macam mana nak? Memang tak ingat lah, memang tak faham, dah tak buat kerja sebagai seorang pelajar. Kalau dah buat betul semua usaha segala sudut dah buat, tak boleh juga, barulah tok guru nasihat balik kampung tanam jagung, kan? Memang ada setengah pelajar tok guru kata balik je lah tanam jagung, buat anak, lepas tu hantar anak belajar. Memang akan ada tok guru nasihat macam tu. Bila dia tengok dia ni dah tak boleh lah, berbaik kau pergi kahwin, dapat anak, hantar anak belajar. Tapi kalau kerja-kerja sebagai seorang pelajar belum dibuat lagi, buatlah dulu, kan? Imam Abu Ishaq tadi kita akan baca nama dia. Dia kalau nak ingat satu benda, dia ulang 1000 kali. Ada buat 1000 kali? Tak ada buat. Jadi kalau tak ingat tu, fala yalumanna illa nafsah. Okey. Damud damamili minha walladhi taraku bimawdi'il fasdi wal baqi biqarhatihi. Okey. Dia bila kita bincang bab darah tu, satu pembahagian ni macam ni. Dia ada bincang, dia akan sebut lah perkataan tu. Satu dummal ataupun damamil jamak. Damamil. Lepas tu dia akan ada bincang. Damamil ni apa dia panggil? Apa orang panggil apa? Bisul. Bisul tu nanah tu. Nanah. Dia akan ada bincang air bisa. Dia ada bincang air luka. Ini semua dibincang sekali. Air luka, air bisa, nanah. Secara umumnya hukum ni semua sama, kan? Dia ulama kata nanah ni kan najis. Nanah ni najis sebab nanah ni berasal daripada darah. Nanah adalah darah yang mati sel dia. Jadi seperti mana darah najis, maka nanah pun najis. Seperti mana darah dimaafkan sedikit ataupun banyak dengan tafsir yang kita terangkan tadi, maka nanah pun cerita dia sama, sebab nanah tu adalah darah. Nanah tu sebenarnya adalah darah. Sebab tu dia kata damud damamil. Kalau seorang tu dia ada bisul, damud damamil minha. Damud damamil minha. Ha tu kembali kepada damamil. Ha tu, dhamir tu kembali kepada damamil. Darah bisul daripadanya. Ini semua ataf tu. Ini dia akan senaraikan yang dimaafkan. Darah bisul minha daripada bisul. Wallazi taraku, dan yang meninggalkan oleh mereka, maksudnya darah juga. Bimawdi'il fasl, allazi itu maksudnya darah. Wallazi maksudnya darah. Darah yang meninggalkan oleh mereka di tempat bekam. Bekam badan ke bekam kepala sama je. Wal baqi, dan yang masih berbaki di tempat lukanya. Ini semua dimaafkan sedikit. Sedikit. Apa? Darah yang datang daripada bisul dimaafkan kalau sedikit. Darah yang ada berbaki lepas kita bekam, kan, ada keluar darah, itu dimaafkan kalau dia pakai songkok, kena kat songkok dia pun dimaafkan. Dan satu lagi, darah yang ada kat luka dia pun dimaafkan. Okey. Tentang darah bekam tu, ada satu orang tanya soalan, kan, dia bekam. Lepas dia bekam, dia tak cuci kepala dia, lepas tu dia masuk semayang. Macam mana? Macam tu lah. Kalau kita kata darah tu kan tak wajib cuci, kan depan orang makan dia lap pakai tisu je. Dia tak basuh, sebab dalam mazhab Syafi'i bila nak basuh mesti kena pakai air. Tak ada cara lain. Mazhab Hanafi dia ada banyak cara untuk basuh. Basuh pakai matahari boleh. Matahari tu maksud kering, dikeringkan oleh matahari. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mesti kena ada unsur air. Jadi dia pakai tisu je dah kering. Macam mana dia punya sembahyang, sah tak? Macam mana? Dia tak basuh pun darah tu, sah tak? Sah. Sebab apa? Ni lah. Itu faedah belajar. Sah sebab darah tu tidak wajib dibasuh. Bila ghaslin, tak wajib dibasuh. Tetapi ada satu point. Bila orang bekam, betul, dia kan bila kita bulat tu, darah keluar, dia lap tisu, lepas tu dia letak minyak. Dia letak minyak. Ni dua-dua ni sama. Najis ni, darah ni dimaafkan, dia ada 3 syarat. Kalau 3 syarat ni baru dimaafkan. 3 syarat. Syarat pertama, tidak bercampur. Syarat yang basic dia, tidak bercampur dengan ajnabi. Kalau dia bercampur dengan benda lain, darah tu bercampur dengan minyak. Kalau ketika dia bercampur dengan ajnabi, sikit atau banyak, tidak dimaafkan.
Sikit ke banyak ke tak dimaafkan kalau dia bercampur dengan ajnabi. Ni darah sendiri kan, sikit atau banyak dimaafkan kan. Tapi kalau bercampur dengan ajnabi, sikit ke banyak ke tak dimaafkan. Darah ajnabi dimaafkan kalau sikit, tapi kalau bercampur dengan ajnabi, sikit ataupun banyak tidak dimaafkan. Itu syarat tu. Dia ada 3 syarat, saya sebut satu dulu. Contohnya orang gusi darah kan. Bila gusi darah, sikit ataupun banyak darah tu tak dimaafkan. Sebab apa? Bila kita gusi berdarah, automatik darah tu dia akan bercampur dengan air liur. Air liur tu dikira ajnabi. So sikit ke banyak ke tidak dimaafkan. Maknanya dia sebelum sembahyang kena kumuh. Masalah orang kena penyakit gusi berdarah itu cerita lain. Itu penyakit. Penyakit dia memang ada ruang untuk dimaafkan. Tapi kita contoh gusi berdarah, lepas tu dah kering, cuma kita tak cuci mulut lagi, sembahyang tak sah. Bukan ke darah sikit je keluar. Betul sikit tapi tak cukup syarat. Syarat dia ialah kalau dia tidak bercampur dengan ajnabi. Okey, seterusnya. Ma'ul quruhi ma'al judri taharahu wa in taghayyara najjishu li rihatihi. Ma'ul quruhi ma'al judri taharahu wa in taghayyara najjishu li rihatihi. Ini masalah air bisa. Judri tu campak kan. Lepas tu ada timbul-timbul tu kan. Lepas tu ada air tu. Air bisa tu. Judri. Ataupun air bila melepuh tu. Kan ada air. Ataupun ma'ul quruh. Ma'ul quruh ni air luka. Kan bila luka ada air. Sekarang ni nak terangkan. Air luka, air bisa, air melepuh ke semualah. Yang air-air tu najis ataupun tidak. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, air luka, air bisa, menurut pendapat yang muktamad. Imam Rafi'i lain pendapat dia. Tapi menurut pendapat yang muktamad yang ditarjihkan oleh Imam Nawawi, air tersebut dia adalah najis kalau dia busuk. Kalau dia tak busuk tak najis. Kalau dia tak busuk dia tak najis. Okey. So kalau dia tak najis tak ada isu lah. Tak ada isu lah sikit ke banyak dia tak najis, kan? Tapi kalau dia busuk maka hukumnya adalah najis. Jadi tengok ni, ma'ul quruhi ma'al judri taharahu wa in taghayyara najishu li rihatihi. Bermula air quruh ni luka. Ma'a bersama dengan judri. Judri tadi itulah. Judri itu air bisa. Judri itu sebenarnya yang timbul-timbul tu apa panggil bintik-bintik tu, macam sampah. Taharahu fi'il madhi. Baca dengan taharahu. Telah menghukum suci ia siapa tak tahu lagi. Akan dia hu kembali kepada mazukira ma'ul quruh wa judri. Telah menghukum suci ia akan dia. Jadi kat sini huwa tu dia punya marja' dhamin tak ada. Siapa tu yang kata air luka dengan air bisa tu suci? Siapa? Tak tulis kan? So dalam syarah dia kata maksud dia ialah Imam Nawawi. Walaupun dia tak tulis marja' dhamir tapi ma'ruf. Masalah ni ma'ruf daripada Imam Nawawi. Maka tak sebut tapi dia ada juga dalam balaghah. Kita tak sebut siapa fa'il dia, tapi orang semua tahu dah. Contohnya datang dah. Siapa yang datang tu? Tak tahu kan? Tapi persekitaran tu memberitahu siapa yang datang. Ustaz datang maksudnya ustaz. Tak sebutkan fa'il dia. Dia dalam balaghah dia kata kadang-kadang dihazafkan fa'il. Nama pelaku tu kita tak sebut. Sebab apa? Sebab memang dah tahu siapa dia. Tak payah nak sebut nama dia. Jadi kita tengok fa'il tapi tak ada fa'il. Rupanya dihazafkan sebab maklum, sudah diketahui. Kadang-kadang disebutkan tidak disebutkan nama fa'il sebab apa? Sebab tidak diketahui. Tak tahu siapa dia, tak payah sebut. Contohnya suriqa mali, telah dicuri harta saya. Dia tak sebut siapa mencuri sebab dia tak tahu siapa yang mencuri. Okey? Taharahu, telah menghukum suci akan oleh Imam Nawawi. Wa in taghayyara, dan sekiranya berubah ia tu kembali kepada yang tadi, najishu, hukumlah akan dia sebagai najis. Ataupun dalam bahasa lain kita kata najisu ay fahkum binajasatihi, hukumlah dia sebagai najis lirihatihi, kerana apa? Kerana baunya. Tu kita kata bau tu kalau dia busuk dia najis. Kalau dia busuk dia najis, tapi dimaafkanlah kalau
Kalau diri sendiri dimaafkan. Khususnya orang yang kena ni kan. Jadi bau dah. Bau. Benda tu ada kat seluruh tubuh. Maka dimaafkan. Memanglah masyaqqah. Macam mana dia nak hilangkan benda tu? Maka dimaafkan kalau daripada diri sendiri sedikit ataupun banyak, kerana benda tu adalah masyaqqah untuk dia. Jadi kalau dia pakai sampai kadang baju dia pun bau dengan benda tu. Jadi kalau daripada diri dia masyaqqah, maka sembahyang dia sah. Dan baju dia kalau kena, baju dia tu pun boleh dipakai. Dan ulama kata bila najis tu dimaafkan, dia dimaafkan untuk orang tu je, orang lain tak dimaafkan. Kalau orang lain pergi pakai baju dia, sembahyang tak sah, kan? Betul tak? Sebab orang tu tak ada apa-apa hal untuk pakai baju tu, tak ada apa masyaqqah. Jadi kalau dia pakai, maka orang tu punya sembahyang hukumnya tidak sah. Okey, seterusnya. Najasatun waqa'at fid dami qad salabat aqwal qalili fala tasmah biqatratihi. Najis yang jatuh, ia najis fid dam, dalam darah. Najasatun tu mubtada, kan? Dia panggil apa? Dia sebenarnya nakirah. Dia tak boleh jadi mubtada, kan? Saja kita sebut sikit-sikit tu supaya ingat-ingat balik, kan? Saya pun ingat, yang dengar pun ingat lah kalau ada belajar nahwu. Najasatun, dia nakirah, tak boleh jadi mubtada, kan? Kecuali bila ada musawwir. Banyaklah musawwirnya, sampai berapa dalam Ibn Aqil tu, 40. Jadi najis yang jatuh ia mubtada tu, qad salabat tu khabar dia. Jadi kat sini apa musawwir dia? Musawwir dia adalah mausuf. Dia mausuf. Waqa'at tu dia panggil jumlah selepas nakira ila sifat. Najis yang gugur ia, jatuh ia dalam darah, sesungguhnya telah mencabut ia najis itu akan kemaafan najis yang sedikit, maka janganlah kamu maafkan biqatratihi, dengan satu titiknya. Inilah tu yang saya sebut tadi tu. Inilah ibarat dia. Kalau darah tu ada masuk najis lain, kena, maka darah tu tidak dimaafkan walaupun setitik. Tu dia kata najasatun waqa'at, najasatun waqa'at fid dami qad salabat afwal qalili fala tasmah. Jangan kamu maafkan biqatrati, qatrah tu pasal titik. Dia sebenarnya tak ada kait najis tu, tak ada kait. Kalau kena tu najis ke benda suci ke, kalau masuk pada darah, maka darah tu sudah tidak dimaafkan walaupun sedikit. Macam saya sebut tadi. Kan syarat dia, ini dua ni dimaafkan kalau tidak bercampur dengan benda luar, ajnabi. Kalau campur sedikit ke banyak ke, tidak dimaafkan. Itu dia kata fala tasmah, jangan kamu maafkan barang setitiknya pun, maka tidak dimaafkan. Okey, seterusnya. Faham tak? Kalau ada soalan boleh terus tanya aja. Tak payah tunggu nanti kat ujung tak ingat, kan? Kalau ada soalan terus tanya. Tak ada masalah. Dia tak ada kaitan lagi ni. Masalah apa kita punya, kenapa kita kata babi tu lebih buruk daripada anjing? Sebab tu dipanggil dikriminasi terhadap anjing, terhadap babi. Sekarang orang banyak jaga anjing ni daripada jaga manusia. Anjing pula duk buru siapa bunuh anjing tu kat Negeri Sembilan tu. Anjing mati kena racun tu, kan? Sekarang ni saya sibuk cari siapa bunuh anjing. Siapa bunuh manusia tak jumpa lagi, kan? Itu masalah diskriminasi terhadap babi, pejuang-pejuang babi ni. Jadi dia benda tu, kias jali. Kias tu dikira jali, aulawi. Maknanya apa alasan Imam Syafi'i kata babi lebih aswa? Kalau kita tengok dalam elah dia, li'annahu aswa'u halan minal kalbi. Li'annahu tu babi. Kerana babi lebih buruk. Okey, dengan beberapa sebab. Okey. Sebab pertama, tidak ada surah kita boleh bela babi. Tak ada. Tak ada apa keadaan pun kita boleh bela babi. Tak ada. Tapi anjing ada surah kita boleh bela anjing. Kalbun muallam, kalbu zara', kalbu harf. Maknanya babi ni dia punya teruk, kita tak dibenarkan bela langsung. Tak ada surah langsung boleh bela. Itu yang nampak tak dia punya
Dia punya lebih ringan tu yang si anjing tu. Anjing pun sebut dalam Quran. Ashabul Kahfi, kan? Misalnya. Ataupun kalbun muallam. Dalam Quran pun sebut tak? Maksudnya anjing tu, kalau daripada sini dah dapat faham. Yang pertama. Yang kedua, bila Bani Israel tu nak ditukar, maka dia ditukar jadi khinzir, kan? Tak tukar jadi anjing. Tapi orang kata tukar jadi monyet ke? Jadi monyet sama tarang dengan anjing. Oh, jadi hujah tu tak boleh pakai. Kita panggil hujah lain. Jadi kemudian khinzir ni adalah binatang yang mana sebenarnya dalam syariat disuruh bunuh. Nanti Nabi Isa akan datang dalam hadis fitan. Benda yang dibuat mematahkan salib, membunuh khinzir. Semua khinzir yang datang muka bumi ni Nabi Isa akan bunuh. Tak ada istisna. Tak ada. Nak bagi tahu buruknya khinzir ni, so bunuh. Okey, kita belajar dalam kitab Safinatun Najah, dia ada 6 haiwan ghairu muhtaram. Haiwan yang tidak dihormati. 6. 4 daripadanya manusia, 2 binatang. 4 daripadanya manusia, 2 binatang. Manusia apa? Orang yang tinggal semayang, orang yang murtad, zani muhsan, kafir harbi. 4. Ini dipanggil haiwan ghairu muhtaram. Haiwan ni istilah mantik lah. Kalau orang tak faham pula, marah pula bagi binatang. Kalau tak nak orang panggil binatang, semayang lah. Senang aja. Masalah. Jadi yang 2 lagi apa? Kalbun akur. Tengok, kalbun dia ada kait akur. Anjing galak. Kalau kita lama dia terima anjing galak. Galak tu maksudnya anjing gigit orang, ganggu orang, gila, rubbish, semua tu bunuh. Dia dikira tidak muhtaram. Kalau kita bunuh pun tak ada bayar. Kemudian satu lagi khinzir. Bila dia sebut khinzir, dia tak ada kait. Babi gila tak ada. Babi hutan tak ada. Babi mutlak. Kan? Babi secara mutlak, dia tak ada kait. Akur ke tak akur. Sebab tu kalau satu orang dia pergi bunuh anjing belaan, bukan akur, segi hukum berdosa. Tak boleh bunuh. Sebab dia masih dalam kategori muhtaram. Kalau dia dahaga, kita bagi minum air. Tapi kalau kita bunuh juga, kalau orang tu dia bunuh juga, dia kena bayar tak ganti rugi? Tak kena. Dalam mazhab Syafi'i, bunuh anjing tidak perlu bayar ganti rugi kepada tuan dia. Tapi kalau sivil suruh bayar. Tapi kalau segi mazhab Syafi'i, bunuh anjing tidak kena bayar. Dia punya qimah dia, sebab kaedah dia, anjing tu najis, benda yang najis bila dimusnahkan tak ada apa? Tak ada qimah yang perlu dibayar. Mazhab Hanafi, bunuh anjing kena bayar qimah dia. Jadi orang